Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat teruskan sesi kuliah maghrib malam ini menggunakan kitab Imam dan Makmum. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah sambungan kita muka surat 88. Masalah apa? Mana nasi? 135, 136? 35. Qul surat 88 135. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulubihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, perkara yang ke-135, perkara-perkara yang makruh dilakukan di dalam sujud. Dimakruhkan memegang anak-anak batu atau meratakan di tempat hendak sujud, dan makruh menghembuskan debu-debu di bumi atau di lantai kerana sujud, dan makruh mengipaskan dirinya dengan kipas di dalam solat atau menyuruh orang lain mengipasnya. Ini perkara-perkara yang makruh dilakukan di dalam solat. Lebih-lebih lagi disebut dalam waktu kita nak sujud tu. Yang pertama ialah bermain dengan anak-anak batu. Ini kapek ni comel. Dia kan ada pasir-pasir halus di situ. Nah, bila kita nak sujud, kita nampak tu kita duduk main anak-anak batu tu. Hukum dia makruh sebab dia mengganggu. Apa-apa yang kita buat dalam solat yang boleh mengganggu khusyuk, maka hukum dia makruh. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, tengok dinding makruh. Dia nak tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud pula ada gambar, ada tulisan, maka boleh kita pejam mata untuk hilang gangguan apa-apa saja. Gangguan-gangguan dalam solat dia akan jadi makruh kalau kita melakukannya. Sebab solat mesti kita fokus. Fokus kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sambil-sambil nak turun sujud, nampak ada macam pasir kecil-kecil, kita pun tolak-tolak dengan jari kita gitu. Makruh. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, waktu dengar khutbah Jumaat makruh. Tok Bilal, kita nak khutbah dia panggil ada Tok Bilal. Dan dia pesan, jangan bercakap-cakap ketika khatib membaca khutbah ataupun berkhutbah. Kita ingat pesanan Tok Bilal tak cakap saja. Dia bukan tak cakap saja, banyak lagi perkara lain yang boleh menghilangkan pahala jemaah. Di antaranya bermain dengan pasir-pasir, batu-batu halus di atas kapek. Tangan kita buat gitu. Sambil-sambil dengar khutbah.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sambil-sambil dengar khutbah ambil gambar fotik video cik nasi jenis tu. Dia letak stand tak apa, minyak tangan, sambil-sambil dengar khutbah menulis khutbah. Nah, dia buka tulisan, dia tulis khutbah. Makruh semua. Ketika khatib berkhutbah, kita hanya disuruh untuk melihat pada khatib dan mendengar khutbah. Zikir tak boleh. Sambil-sambil dengar khutbah subhanallah, 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 tak boleh. Tidak dituntut waktu itu. Berzikir, bertakbir, bertahmid, bertasbih, tak boleh waktu itu. Makruh. Disuruh hanya fokus kepada khutbah. Mendengar dengan telinga dan mata, melihat khatib kalau kita dapat melihat. Kalau kita duduk di tempat yang tidak dapat melihat, tak apa. Duduk depan tu, khatib sini, Cik Nasir depan tu, Cik Nasir paling belakang itu. Bodoh itu. Paling belakang tengok khatib. Tak payahlah. Yang tu fokus ke depan ataupun tengok tempat kita nak sujud nanti. Hak depan-depan ni, tengok khatib. Kebanyakan orang tak tengok khatib, tengok apa? Tempat sujud. Mata jangan. Apa? Bulan lepas, minggu keempat. Minggu keempat saya khutbah di Setengah Bayar. Kebetulan hari itu pelajar-pelajar saya pergi tu semua. Pelajar sekolah semekak pergi tu semua, hak lelaki. Mereka pakai putih semua, tidak ada hak warna lain. Nah, mereka kenal saya walaupun saya pakai topeng. Zoro. Khutbah 5 minit pakai duduk gini. Kena angkat kepala. Lihat khatib, jangan lihat pada tempat sujud waktu ini. Maka angkat kepala gitu. Memang kena. Siapa hak pergi Setengah Bayar bulan 4 tahu lah. Nah, tapi kita katok itu, kita pujuk balik. Kita pujuk balik. Tengok tuan-tuan, pelajar-pelajar sekolah menengah agama Kedah memakai pakaian putih semua. Tuan-tuan tak pakai putih, kena. Nah, mula-mula kita katok, suruh dia angkat kepala, lepas tu kita puji dia. Sebab pakai putih memang disuruh. Kita akan baca hak bawah 136. Nah, untuk khidmat. Waktu lain pun sama, tapi afdal. Sunnah kita pakai pakaian putih pada hari Jumaat bila kita pergi solat Jumaat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh fokus. Nah, ataupun menghembus debu-debu di bumi. Kalau masjid tak ada kapet, dia pakai mozaik saja. Mozaik sab-sab ni, sekeping-sekeping. Nampak macam berdebu. Bila kita nak sujud, kita hembus dulu. Cik Nasir tak? Nah, lagi. Makruh. Nah, ataupun kita nak sujud, tengok debu, kita pun buat ini dulu. Lepas tu bersujud. Sebelum kita sujud tu buat siap-siap. Kalau jenis masjid, jenis ada mozaik saja, tidak ada kapet, dia tak ada pasang lagi, nak pasang tapi belum masa. Nah, nampak debu tu kita buat siap-siap. Jangan buat masa dalam solat. Sebelum solat tak ada masalah. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, kalau kita dah datang lewat tak sempat buat takbir, lepas takbir pun nampak tengok tu dia berdebu, sujud je atas debu, tak apa. Jangan dihembus, jangan dibuang debu-debu itu waktu kita nak sujud nanti. Sebab dia makruh. Makruh ni buat benda makruh dalam solat. Elok seboleh mungkin melakukan perkara makruh dalam solat kecuali terpaksa. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, maka makruh mengipaskan dirinya dengan kipas di dalam solat. Kita kipas sendiri. Kipas apa macam saya? Hak sholing. Gini. Ataupun suruh member kipas, kita solat suruh dia kipas, makruh. Buka kipas tak apa. Buka kipas yang Allah kita tak apa. Jangan kita kipas sendiri ataupun kita suruh orang lain tolong kipas masa kita solat. Itu hukum dia makruh. Sama dengan kita berwuduk. Kalau kita berwuduk, kita ambil sendirilah. Kita guna basuh tangan sendiri, basuh muka sendiri. Sebab kita sihat. Makruh kalau kita minta tolong orang lain, tolong basuh muka kita,
tolong basuh tangan kita, tolong basuh kaki kita, makruh. Kecuali kita sakit, kita tak boleh nak buat, maka boleh orang lain menolong kita untuk tolong ambil wuduk kepada kita. Benar-benar makruh macam ni, tolong jaga. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan makruh mengepak. Bukan mengepak, mengepak. Dia ada sepak lain, sepak lain. Mematah-matah jari, perang. Ini ada kat jenis tu. Sambil-sambil tunggu tu malam, baca. Pagi Jumaat, perang. Nabi lalu buat itu. Itu. Mematah-matahkan jari atau menjaring-jaringkan jari di dalam solat, atau memerhati kutu atau pijak di atas bajunya. Jenis kutu banyak, rambut panjang sampai atas kepala bau. Kutu banyak macam saya. Kutu apa? Bukan kutu babi. Kutu kepala. Dia turun mengayak, dia nampak tengok kutu. Duk tengok nyamuk jijik dia. Tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan berkata Syekh Abu Hamid, maka lebih aula ni utama, dibiarkannya biar-biar dia. Semut duduk jalan atas baju ke, nyamuk hinggap di tangan kita kan, biar-biar dia. Kalau nyamuk tu digigit, tu bagi rasa gatap, pah bagi. Pah ke pam? Pak bagi. Lepas tu keluar darah, biar-biar tak apa, darah itu dimaaf pada syarak sebab terlalu sedikit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, bolehkah bunuh? Boleh membunuh binatang-binatang yang ganggu kita waktu kita solat. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, dan berkata beliau lagi, tetapi tidak mengapa jika ia mencampakkan dengan tangannya. Boleh anak kaih gitu. Boleh buat, tak apa. Jangan duk tengok dah. Kaih gitu. Sebab dia mungkin mengganggu khusyuk, tak kaih atas bawah. Atau memegangnya sehingga selesai daripada solat. Pegang. Buat dia jalan, pegang, biar-biar dia. Pegang, duduk jari. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang kat Nabi. Pegang dalam solat tak apa. Kalau dia bergerak, kita mungkin duk tengok dia, jadi ambil pegang, selesai masalah. Boleh. Dan berkata Syekh Abu Hamid selanjutnya, tidak mengapa jika dia membunuh binatang itu di dalam solat. Pegang, picik terus. Boleh. Membunuh walaupun di dalam solat. Seperti mana tidak mengapa membunuh ular dan kalau dan kutu anjing, sebab itu anjing, dan pijak dan sekalian serangga yang menyakiti kita, termasuk nyamuk lah, di dalam solat. Sebab Nabi mengharuskan, membolehkan kita membunuh ular dan kalap waktu kita dalam solat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, agak-agak Cik Nasir nak bunuh ke Cik Nasir nak lari? Datang ni, jenis ni, nak bunyi muzik ni. Cik Nasir nak lari kan nak bunuh? Lari lah. Tunggu lagi jenis ni, sendung, tedung selam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau kecil, boleh je kita bunuh. Kalau jengking, kita katok gitu saja, perak gitu. Baik, boleh membunuh walaupun dalam solat, tak ada masalah. Selesai. Itu 135. Yang 136, memakai serban dan pakaian putih di dalam solat dan ziarah kubur. Mana solat ni kalau boleh kita pakai serban, tak boleh kita pakai kupiah. Kupiah putih, warna putih. Di dalam solat. Dan ziarah kubur, pergi ziarah kubur pun elok pakai putih. Disunatkan bagi imam dan lainnya solat dengan memakai serban dan memakai sebaik-baik pakaian. Yang afdalnya ialah yang berwarna putih. Kerana berdasarkan sabda Nabi SAW, khairu ma zurtum rabbakum fi masajidikum wa kuburikumul bayad. Artinya sebaik-baik pakaian untuk menziarahi Tuhan kamu di masjid-masjid. Kita datang masjid ni, kita ziarah Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah gitulah. Sebab masjid disebut sebagai Baitullah, rumah Allah. Bila kita datang rumah, mana kita ziarah dia? Bahasa tu nama dia bahasa. Kita pergi rumah sahabat kita, kita ziarah dia lah tu.
Kita pergi hospital, dia ada di ward hospital, ziarah juga. Maka kita datang masjid untuk solat, mana kita datang ziarah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, elok pakai putih. Kalau tak boleh pakai hari-hari pun, pakai pada hari Jumaat. Masih ramai lagi dalam kalangan kita yang pakai biasa-biasa hari Jumaat. Tak ada ke Cik Nasir baju putih? Aku tak nak tengok Nasir baju putih. Tu Cik Dan. Cik Dan nak tengok Nasir baju putih? Tak nak pun. Kena beli Cik Nasir. Tapi Cik Nasir hari-hari Jumaat dia pakai jubah putih. Tak apa. Sudah, hari Jumaat. Beli jubah putih sehelai sudah. Hari Jumaat pakai. Tak nak pakai jubah, orang kata ustaz, aku baru nak start, tak apa. Hang pakai baju kurta. Kurta ke kurta? Cik Nasir tahu bangsa dia. Kurta. Nah, kurta pendek hip dah jubah, duduk bawah pada lutut sikit lah. Atas pada putih. Pakai putih juga. Kurta pun tak boleh, malah pakai kurta macam Cik Nasir pula, tak apa. Pakai baju Melayu. Dah Melayu pakai baju Melayu tapi warna putih. Melayu pun tak mau, tak mau Melayu. Tak mau Melayu pakai baju Raihan. Baju Raihan. Apa-apa baju kita pakai. Jangan pakai t-shirt lah. Jangan nak pakai t-shirt hari Jumaat. Nampak macam tak ngaji lah. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, solat-solat biasa tu mungkin kita tak apa dah sikit. Solat Jumaat pakai t-shirt saja. Walaupun kita dalam perjalanan, bawa lah baju Melayu selai, tukar di tandas tubuh lah baju Melayu. Nah, lepas tu tukar balik pakai t-shirt jalan. Biar ada beza kita nak solat dengan jalan. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian macam tu. Nah. Baik. Elok hari Jumaat, tuan-tuan sediakanlah satu baju putih, apa jenis baju pun biarlah putih. Ada seorang manusia, cikgu bukan ustaz, cikgu. Cik Nang kenal, dan Masjid Aman. Putih semua. Putih, kain putih, baju putih, kopiah putih, rambut putih, janggut putih, misal putih. Putih semua. Satu shoe, orang Bali panggil satu shoe. Tapi lah dia tak apa sihat. Bukan sekadar itu, dengar kita daripada ahli masjid, dia masa cikgu dulu pun jenis pakai putih, tak pernah pakai warna lain. Jenis tu. Mungkin kasut dia pun putih, kali stocking pun putih, mungkin tak. Mungkin gitu. Baik, kalau boleh hari Jumaat, jika bertembung, sebab bertembung hari Jumaat itu kena dengan raya sekali. Jumaat bertembung dengan raya, tak kiralah Aidilfitri ke Aidil Adha ke. Sebab raya dia ada cara pakai dia. Dia pakai cantik-cantik, tak kiralah kalau apa-apa. Raya ni, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, kena pada hari Jumaat, raya pada hari Jumaat, lepas raya nak pergi masjid. Nah, ataupun sebelum nak mula raya kita nak pergi solat sunat tu di masjid. Maka pakailah putih. Kalau baju raya kita warna lain, kita dah plan dah tahun ni pakai warna ni. Setiap tahun tu baju kita tak sama warna. Satu keluarga pakai satu color. Tahun ni kalau apa, tahun depan kalau apa, satu color. Kalau tak boleh sebut bahaya. Kalau cikgu lagi bahaya tu. Jadi Nasir nak dekat-dekat. Kalau sensitif, saya sebut color ni, color tu. Mudah. Nah, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Jadi bila bertembung tu, tuan-tuan yang lelaki, perempuan tak apa, pakai baju apa dia, solat dia lah. Telekung solat dia putih lah kalau boleh. Janganlah pakai warna lain. Hak lelaki tak apa, baju dia contoh warna lain, dia nak pergi solat Aidilfitri, Aidil Adha, pakai putih dulu, pakai jubah putih dulu. Nanti dah habis solat, balik rumah tukar baju raya. Macam tu. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau kita dah setting pakaian kita warna putih, tahun ni warna putih, tuan-tuan, maka okey, kalau kena raya hari Jumaat, pakai yang tu je. Untuk solat raya pun yang tu, untuk raya pun yang tu, nanti nak pergi Jumaat yang tu juga. Sebab putih. Tak ada masalah. Nah, raikan hari Jumaat dengan putih. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Gitu. Okey, 136.
137 itu tentang pakaian. 137 kita pergi pada tempat-tempat solat pula. 137, 138, 139, 140, 141, 142 nah, ada banyak tentang tempat solat. Baik, 137 hukum tempat imam lebih tinggi daripada tempat makmum. Disunatkan bahawa adalah tempat imam hendaklah sama tinggi dan sama rendah dengan tempat para makmum. Tu asalah. Tengok ah. Nah, sama aja. Imam di depan, kita di belakang sama aja. Kedudukan kita sama. Itu hak asal, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Memang macam itulah. Sunat macam tu. Dan makruh hukumnya, tengok. Makruh hukumnya jika tempat imam itu lebih tinggi daripada tempat para makmum dan akasnya. Ain kaf sin, akas. Akas bahasa Arab artinya sebaliknya. Imam tinggi, makmum rendah, ataupun imam rendah, makmum tinggi. Macam tu. Sama ada imam lebih tinggi daripada makmum atau makmum lebih tinggi daripada imam, makruh. Sebab sunat ialah sama tinggi imam dan makmum. Bila imam lebih tinggi daripada makmum atau makmum lebih tinggi daripada imam, maka dia jadi makruh. Melainkan illa kecuali kerana hajat seperti kesempitan tempat atau tujuan mengajar atau sebagainya. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Contoh, di masjid kita tak boleh nak buat contoh sebab dia sama pergi masjid mana pun. Tuan-tuan pergi dewan. Pergi dewan. Nah, sama ada dewan di sekolah ke mana-mana lah. Dewan ni biasanya dia ada stage. Di depan dewan dia ada stage. Nah, lebih kurang 2 kaki begitu. Jadi kita pun nak solat hajat. Biar mana-mana sekolah, kita nak buat solat hajat sempena dengan peperiksaan lah. Biasa dulu PMR, SRP, SPM, STA, STAM, nah, STPM, macam-macam lah. Pergi di sekolah tu berhimpun di dewan sebab surau tidak ada. Surau pun kecil sahaja di sekolah tu yang ada dewan. Dewan dia ada stage. Maka hak jadi imam solat hajat dia pergi naik di atas stage. Nah, makmum semua duduk di bawah. Mana beza dia 2 kaki. Makruh. Makruh. Kecuali keperluan. Orang datang tu ramai sangat, penuh dewan. Kalau tu imam duduk di bawah tu, jadi tak tulis. Maka imam kena naik atas stage, termasuk beberapa nirai, beberapa barisan makmum di situ dan disambung di bawah. Yang tu dia harus tidak makruh balik sebab keperluan. Tapi kalau dewan itu tidak penuh, imam boleh saya solat di bawah tu, bawah stage jadi imam dan makmum ikut di belakang, tak penuh pun di belakang. Tiba-tiba dia nak buat special naik di atas. Nah, maka hukumnya makruh waktu itu. Kaedah makruh solat jamaah ni, kaedah dia gini. Bila kita melakukan perkara makruh dalam solat jamaah, maka hilanglah fadilatnya. Tu kaedah dia. Dia tidak batal solat, dia hilang fadilat. Hilang fadilat artinya hilanglah 27 ataupun 25, dapat satu belakang. Tu kita kena mengelak, jangan buat benda-benda makruh dalam solat jamaah ni. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, dia hilang fadilat. Nah, baik. Kecuali terdesak tak cukup tempat, boleh buat. Imam di atas, makmum di bawah, ataupun makmum di atas, imam di bawah. Macam tu. Atau dengan tujuan mengajar. Tujuan mengajar. Dia buat kursus solat. Contoh, kursus solat. Nah, kursus solat di dewan lah. Mudah cerita, panggil pelajar-pelajar di dewan semua, kursus solat. Tiba-tiba masuk tu Zuhur. Bila masuk Zuhur, maka solat. Solat tu tadi kursus solat. Bila masuk Zuhur, solat. Bila solat tu imam pun naik atas stage dengan arti dia nak mengajar. Yang kat bawah ni mungkin budak-budak yang tak apa nak biasa solat jamaah, nak tengok imam bagi nampak. Bila imam rukuk kena rukuk, bila imam iktidal kena iktidal, bila imam sujud kena sujud. Jadi nak bagi nampak tu imam tu. Kalau tu imam duduk bawah, kalau kita rendah, kita tak nampak tu imam.
Tujuan nak mengajar tak imam naik di atas. Dia solat di atas, makmum di bawah. Sebab apa? Nak mengajar. Walaupun solat tu. Kalau solat yang apa dia solat untuk contoh tak ada masalah. Kita tak ada masalah makruh. Sebab apa? Bukan solat lagi. Itu contoh-contoh. Ni solat tu pun. Tapi tu guru nak tunjuk bagi pelajar dia nampak, maka dia duduk di atas, makmum di bawah, hak murid dia tu untuk melihat pergerakan dia, maka boleh. Itu nama dia keperluan yang boleh dilakukan untuk imam di atas macam tu. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan jika berdiri imam pada tempat yang tinggi, kalau imam duduk tempat tinggi, ni hak boleh buatlah. Dan makmum pada tempat yang rendah atau akasnya, akas ni sebaliknya, makmum tempat rendah, imam tempat tinggi, ataupun imam tempat rendah, makmum tempat tinggi, maka disyaratkan bertentangan, yakni berbetulan dengan sebahagian badan salah seorang daripada keduanya akan sebahagian badan seorang lagi itu. Mesti bertentangan itu lah. Nah, ni imam di atas, ni makmum bertentangan. Dia tak boleh lari. Yakni badan makmum berbetulan dengan badan imamnya, dengan syarat orang yang badan sederhana asal kejadiannya. Tetapi jika makmum pendek, ini rendah, dah dari tempat rendah, dia tu pula rendah dari asal kejadiannya dan tidak berbetulan kepalanya. Dia syarat kepala kena berbetulan dengan kaki tu imam. Dia duduk bawah, imam di atas, kepala dia kena syarat berbetulan dengan kaki imam tu. Maka sahlah solatnya. Nah, dia tak nampak, cuma kepala dia berbetulan dengan kaki imam. Kerana jika ia makmum itu seorang yang sederhana, kalau dia tinggi sikit, sederhana, nescaya berbetulan dengannya lah. Nah, kalau dia sederhana, memang betul, tapi dia rendah pun masih lagi betul lagi. Maka sahlah. Dan jika makmum itu orang yang tinggi, berbetulan kepalanya dengan kaki imamnya. Dengan sebab tingginya. Kalau dia tinggi, maka kena betul-betul kaki itu imam. Jika orang yang sederhana nescaya tidak berbetulan kepalanya dengan kaki imamnya, tidaklah sah solatnya. Imam tu nampak kaki sebab tinggi. Kita sederhana, tiba-tiba badan kita tidak sejajar dengan kaki imam, maka tidak sah. Ni mengaji saja lah, payahlah kita nak solat tempat-tempat macam ni. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ini kalau berlaku darurah dan sebagainya, jadi kita kena tahu. Tubuh kita kena berbetulan dengan imam. Kalau tak boleh nampak tubuh, nampak kaki, berbetulan dengan kaki dia. Nah, baik, itu 137. Kaedah imam tempat tinggi, makmum tempat rendah. 138. Hukum solat makmum atas sutuh masjid, imam di bawahnya. Makna makmum di atas, imam di bawah. Tuan-tuan, sutuh ni masjid kita tak ada ala sutuh. Dia bangunan-bangunan Arab nu sutuh, dia tidak ada atap. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Bangunan Arab kan ada atap. Bangunan paling tinggi sekali kalau kita naik atas, sutuh. Sutuh ni kawasan lapang di atas. Helikopter tu boleh turun. Tu sutuh. Pergi Mesir semua macam tu bangunan dia. Tidak ada atap, hak atas kali. Kita boleh naik duk main kat atas, main badminton pun semua boleh, tak ada hal. Nah, itu nama dia sutuh. Kawasan paling atas. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, kalau kita ini masjid 2 tingkat lah. Masjid 2 tingkat, sama ada imam duduk di atas, makmum di bawah, ataupun imam di bawah, makmum di atas. Macam tu. Nah, baik tuan-tuan. Jadi hukum solat makmum atas sutuh masjid, imam di bawahnya. Imam duduk di bawah, makmum di atas, ceritanya tu. Baik, jika seorang makmum solat ia atas sutuh masjid dan imamnya solat di bawah masjid di dalamnya, maka hukumnya sahlah kedua-duanya, ikutannya, yakni sahlah solatnya, tak ada masalah. Sebab dia dikira satu bangunan. Tak kisah imam di atas ke imam di bawah, masjid 2 tingkat, dia satu bangunan dan bangunan itu dia ada tangga naik atas. Nah, jadi tidak ada masalah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Masalahnya kita nak mengatur saf. Bukan atur kok mana. Kalau macam contoh Masjid Aman. Tuan-tuan, Masjid Aman dia 2 tingkat. Dia akan menggunakan tingkat atas bila solat Jumaat. Solat fardu dia guna bawah, kuliah-kuliah pun guna bawah. Bukhari 2 tingkat juga, tapi dia menggunakan atas. Nah, solat fardu dan juga kuliah atas. Jadi menyusahkan cikgu lah, sebab tu cikgu kita tak nampak lama Masjid Bukhari. Dia tak apa sihat, nak naik tu berat.
Jenging. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, Masjid Aman dia buat di bawah. Kuliah dia buat solat di bawah. Kat atas tu untuk Jumaat saja. Bukhari pula tukar. Dia buat di atas semua. Jumaat atas bawah. Macam tu. Bila macam tu kita tengok imam duduk di mana. Kalau macam Masjid Aman, Masjid Bukhari pun sama. Imam dia tingkat atas. Kita penuhkan atas dulu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, lepas tu kalau kita naik atas penuh, oh kita masuk bawah. Hari ni kita masuk sama-sama masuk. Hak ni naik atas, yang ni turun bawah. Jadi sama-sama. Lah kali atas tak penuh, bawah tak penuh. Itu masalah kita. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, bukan tak boleh, tapi eloknya kita penuhkan tempat hak dengan imam tu dulu. Lain kali tunggu hak buka atas, imam di atas, tunggu bawah tu tak buka pintu lagi. Naik atas tu semua dulu. Naik atas. Nah, dah penuh, buka kita bawah, baru masuk. Kalau buka dua-dua siap, memang dia akan masuk dua-dua sama. Lah kali atas tak penuh, bawah tak penuh. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi boleh kita mengikut sebab dia dalam kawasan yang sama. Dalam masjid yang sama tak ada masalah. Walaupun ada halangan. Baik, 139. Makmum di atas sutuh masjid dan imam di atas sutuh rumah atau di atas sutuh masjid yang lain. Bangunan yang berbeza. Bangunan yang berbeza. Imam di bangunan lain, makmum di bangunan lain. Baik, jika seorang makmum solat di atas sutuh masjid dan imamnya solat di atas sutuh rumah yang lain atau di atas sutuh masjid yang lain yang berasingan, bangunan yang berasingan, sedangkan makmum itu bertentangan kedudukannya dengan imamnya, ikut tu lah, dan tidak ada di antara imam dan makmum itu binaan, tidak ada binaan lain yang menghalang atau dinding. Kalau dalam masjid tak apa, ini dia bangunan berbeza. Bila tidak, syarat dia tidak ada binaan atau dinding yang menghalang, hukumnya boleh dikatakan sah. Satu pendapat, boleh dikatakan sah kerana makmum dan imam berada pada binaan yang berlainan dan ketiadaan perhubungan di antara keduanya. Yang pertama boleh dikatakan tidak sah. Sebab dalam mazhab Syafi'i, bila bangunan masjid, bangunan itu berlainan, bangunan yang berbeza, dia syarat dia mesti ada ribtah, mesti ada hubungan. Dia tidak boleh putus. Dalam masjid tak apa. Tuan-tuan, dalam masjid tidak ada masalah. Tuan-tuan imam duduk sana, tuan-tuan solat duduk sana, sah. Tak ada masalah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi bila imam duduk sana, sah pertama, sah kedua, sah ketiga, sah keempat, sampai sini contoh, atau sampai sini contoh, tiba-tiba kita datang solat sana solat. Di segi sah, sah sebab dalam masjid. Tapi kita sudah jadi makruh sebab kita tidak masuk dalam sah. Maka solat kita sah tapi tak dapat fadilat 20 sujud. Dulu ada seorang solat situ. Lah tak main ada. Sah solat tak ada masalah. Tapi dia tidak masuk sah, maka dia hilang fadilat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau solat di luar masjid lain pula. Dia ada syarat dia. Tidak melebihi 300 hasta. Imam dalam masjid, kita di luar masjid. Bukan di luar masjid tu di halaman yang bukan masjid. Maka kita dengan dinding terakhir masjid ataupun makmum terakhir dalam masjid tidak boleh lebih daripada 300 hasta. Bahkan 150 meter. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jaga. Yang pertama, kita boleh dikatakan tidak sah sebab pendapat dalam mazhab Syafi'i dia tidak boleh solat di bangunan yang berasingan. Dan boleh juga dikatakan sah hukumnya kerana jarak di antara imam dan makmum tidak melebihi 300 hasta. Syarat dia tidak melebihi 300 hasta. Syekh Abu Muhammad telah menyebut jika imam berdiri di atas sutuh masjid dan makmum berdiri di belakangnya di luar masjid, pada padang dan jarak di antara imam dan makmum itu tidak sampai 300 hasta,
maka ikutannya sah, walaupun makmum itu tidak bertentangan dengan imamnya. Dan berkata beliau lagi, bersalahan jika berdiri makmum pada sutuh masjid dan imam berdiri di hadapannya pada bumi yang lapang keluar daripada hukum masjid, walaupun bertentangan makmum dengan imam itu, maka solat itu tidak sah. Berbeza. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia tidak boleh kalau bangunan berbeza. Kita pergi Masjid Haram, pergi Mekah lah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Ada hotel-hotel yang berdekatan dengan Mekah, dia ada surau. Hotel Sofwa ada surau atas dia. Hotel Hilton ada surau atas dia. Jam besar, bangunan jam besar, ada hotel atas dia. Kebanyakan orang solat situ ikut Masjid Haram. Nah, sebab dimasukkan speaker ke dalam bangunan masjid, ke dalam bangunan hotel. Jadi kita boleh mendengar bacaan imam dan takbir intiqalat imam. Dan syarat sah kedua di antara dia, banyak di antaranya dapat melihat imam yang pertama. Kalau kita nak ikut dia, kalau kita tak nampak dia, kita boleh nampak makmum yang mengikut dia, pergerakan imam tu. Jadi kita tak nampak imam tapi nampak makmum bergerak ikut imam, kita ikut makmum lah. Makmum tu macam ganti imam saja. Kita tak nampak imam tapi nampak pergerakan makmum. Ataupun sekurang-kurang mendengar suara imam. Dia membaca Fatihah. Kalau solat-solat tak bunyi, kita mendengar takbir intiqalat dia, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Boleh dah. Tapi masalah bila mikrofon rosak, kita kena mufaraqah, kita tak dengar dia takbir masalah. Kecuali kita boleh nampak pergerakan makmum yang ikut dia. Mana? Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi, bolehkah kita solat di Hotel Sofwa, di Hotel Hilton, di bangunan jam besar, di Masjidil Haram, ikut imam dalam Masjid Haram, dan juga jamaah lain dalam Masjid Haram dan di dataran Masjid Haram. Dulu, tuan-tuan, berpandukan mazhab Syafi'i memang tidak sah. Sebab kita berada di bangunan yang berbeza. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka dulu muzakarah tabung haji kata tak boleh. Tak boleh solat di atas bangunan tu. Kena masuk dalam Masjid Haram ataupun duduk di dataran Masjid Haram. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sebab ikut mazhab Syafi'i gitu. Mazhab Hambali boleh dia pun dengan syarat. Boleh dia pun dengan syarat, sama ada dia boleh melihat imam, memang tak boleh lihat imam di situ, ataupun dia boleh mendengar suara imam. Mana speaker dimasukkan dalam surau dan dimasukkan setiap bilik-bilik hotel kita ada speaker atas dia punya ceiling dia tu. Kita memang boleh dengar dia takbir, dia membaca. Jadi sah pada mazhab Hambali. Mazhab Hambali mazhab Mekah lah, Saudi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, sah pada dia. Itu pun dia kata makruh. Itu pun dia kata makruh. Nah, sebab bangunan berbeza. Baik, terbaru untuk muzakarah yang ke-35 tahun 2018 ataupun 2019. Muzakarah ni bukan fatwa. Ni muzakarah tabung haji. Tabung haji dia panggil muzakarah, tak panggil fatwa. Mengatakan boleh balik, boleh kita solat di bangunan-bangunan hotel berhampiran dengan Masjidil Haram tanpa masuk ke Masjid Haram ataupun turun ke dataran Masjid Haram, dengan syarat dia tidak terputus. Makna jamaah tu sampai ke hotel, itulah jamaah di dataran tu sampai di hotel kita sambung kat tak. Dan disyaratkan untuk waktu-waktu yang perlu. Waktu yang perlu yang pertama sekali adalah waktu kemuncak haji. Orang ramai sangat, memang kita tak lepas nak masuk Masjid Haram, maka boleh solat situ. Ataupun waktu solat Jumaat, memang ramai lah. Solat Jumaat kalau lambat turun di hotel, memang tak boleh masuk dah. Dia akan sampai ke kaki hotel, jamaah akan ada. Kalau kita turun lewat sikit, memang tak boleh masuk. Maka waktu tu harus kita solat di atas surau bangunan tu. Tapi bila waktu biasa, waktu bukan kemuncak haji, waktu bukan hari Jumaat, yang dalam Masjid Haram pun mungkin ada ruang,
di dataran pun ada ruang, maka jangan solat di atas surau itu. Faham Nabi? Nampak surau tu duduk tangan. Tak nampak, ada ayah pergi sekali. Ayah pergi banyak. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, itu muzakarah. Jadi kalau saja-saja kita nak solat di atas hotel, nak ikut imam masjid haram, sedangkan dia dataran pun masih kosong, mungkin dalam masjid pun masih kosong, waktu biasa, nah, waktu orang tak ramai, maka jangan solat di situ, sebab mazhab Syafi'i memang tidak sah. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, 8 suku. 8 suku tak apa, jangan 3 suku. Nah, baik, kita bagi genap 140. Makmum solat di atas sutuh rumah mengikut imam masjid. Oh, sedap. Rumah kat masjid. Yang cikgu rumah kat masjid. Jika solat di atas sutuh rumah di luar masjid, maka ikutannya tidak sah, kerana berlainan binaan. Masjid lain, rumah kita lain. Mazhab Syafi'i macam tu. Bila berlainan binaan, dia tidak sah hukum dia. Kerana berlainan binaan, yakni bangunan. Dan kerana tidak bertentangan makmum dengan imamnya. Demikianlah dinaskan oleh Syekh Abu Muhammad atasnya. Dan jika berdiri makmum di halaman yang di dalam masjid, maka hukumnya seperti masjid jua. Dia halaman masjid, hukum sama masjid. Adapun halaman yang di luar masjid, maka berkata Syekh Ar-Rafi'i, sesungguhnya jumhur ulama telah memberi hukumnya seperti masjid pada sah ikutan makmum dengan imam. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, okey, selesai. Sebab tak ada masalah sangat. Cuma kalau kita rumah kita dengan masjid tu dekat, rumah kita di belakang masjid lah, depan masjid nak ikut tu imam macam mana? Rumah kita depan sikit dah masjid, dia imam duduk sini, kita duduk depan dia, mana boleh. Dia syarat kedua mesti imam di belakang sedikit, makmum belakang sikit daripada imam. Dia tak boleh duduk depan imam. Nah, di Mekah pusing bulat tu lain cerita tu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kalau rumah kita memang di belakang masjid dan rumah kita bersambung dengan masjid, boleh kan? Dia dikira macam satu bangunan. Ya, tak ada masalah. Tapi rumah kita dah mana dah sambung dengan masjid rumah? Kalau ada. Kalau ada, memang dia boleh solat di rumah dia sebab bersama dengan masjid. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tapi bahaya lah. Bila bersama dengan masjid dan sebagainya, dia ada hukum lain. Rumah tu nanti tak boleh ada orang perempuan lah pula. Nah, orang perempuan tak boleh ada. Takut dia haid nanti nak duduk mana? Bersama-sama dengan masjid ni payah. Kalau ada boleh, tapi tak perlulah buat rumah yang bersama dengan masjid, tak ada. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, 141. Hukum beberapa buah masjid bersambung-sambung satu dengan yang lain. Masjid ada banyak tapi bersambung antara satu sama lain. Jika bersambung beberapa buah masjid, setengah dengan setengah yang lain, dan tidak ada di antara masjid-masjid itu binaan yang dimiliki oleh orang lain, maka semua masjid-masjid itu dikirakan seperti sebuah masjid. Dikira satu sahaja pada hukumnya, dan sahlah ikutan makmum yang berada di salah sebuah masjid. Masjid itu dengan imam yang ada di masjid yang lain yang bersambung dengannya. Dan berkata Abul Futuh Al-Ajli, sekalipun masjid-masjid tertutup pintunya, dan berkata Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah, bagi masjid-masjid yang bersambung-sambung itu diberi hukum sebuah masjid jua, mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Contoh masjid ada 3, depan 1, belakang dia nombor 2, nombor 3. Jadi 2, 3 boleh ikut masjid tamu nombor 1. Syarat dia bersambung walaupun pintu ditutup. Tapi bila dia bersambung dikira satu masjid. Bila satu masjid pintu tutup pun boleh solat ikut imam. Dia tidak ada masalah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, dan telah mendakwa Syekh Al-Mutawali jika adalah di antara dua masjid itu dinding yang bukan daripada dinding masjid. Dinding masjid tak apa. Kalau bukan dinding, ada dinding lain. Antara masjid itu ada dinding lain. Seperti di antara dua masjid itu dipisahkan dengan jalan raya. Dipisahkan dengan jalan raya, orang kereta lalu, lori lalu, bas lalu, jalan raya. Kan jalan kampung biasa. Maka mengikut zahir mazhab Syafi'i, zahir mazhab Syafi'i, tidaklah harus, tidak boleh dirikan jamaah, melainkan jika saf jamaah itu bersambung.
bersambung-sambung kerana salah satu daripada dua masjid berasingan daripada yang lain, dan kerana inilah jika didirikan berjamaah dari salah sebuah masjid. Jadi kalau dipisahkan dengan dinding lain ataupun dengan sungai ataupun dengan jalan raya antara masjid tadi, maka tidak boleh, tidak boleh, kecuali jamaah itu bersambung. Jamaah itu bersambung ke dalam masjid, tak apa. 142. Makmum solat atas salah sebuah masjid. Jika makmum itu solat di atas masjid padahal pintu tangga naik itu terkunci, atau ia solat di dalam bilik yang di dalam masjid. Dalam masjid tapi ada bilik, dia solat dalam bilik tu padahal pintu bilik itu terkunci pula, maka ikutan solatnya dengan imam pada masjid itu adalah sah. Ini pendapat yang kuat lah. Dan menurut pendapat yang dhaif, tidak sah ikutannya dengan imam itu sebab terkunci tu. Tapi pendapat yang kuat sah sebab dia dalam satu masjid. Dalam masjid tak ada masalah, tuan-tuan. Bila dia berasingan itu akan jadi masalah. Habis, imam berdehem-dehem dalam solat, kita sambung 2 minggu di belah sekarang. Ada soalan kita tengok, tak ada soalan kita berhenti solat. Solat Jumaat berimamkan dengan menggunakan TV, adakah sah seperti mana di Mesir? Buka TV ya, hari Jumaat, jangan nasib lah. Jangan nasib buat gitu. Buka TV masjid wilayah. Biasa masjid wilayah lah. Ataupun masjid negara lah. Dia live dalam TV. Jadi kita tak payah pergi masjid, jangan nasib lah. Malas tengok muka tu imam. Buka TV, dia solat, kita Allahu Akbar ikut lalu. Tu imam duduk mana? Masjid wilayah. Cik Nasib, Masjid Bukhari. Mana boleh. Dah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tempat yang tidak sama, dia kena dalam satu masjid. Bangunan yang berbeza, syarat mesti bersambung. Kalau terputus dengan jalan pun tak boleh dah. Ini kan pula jauh mana? Datang daripada masjid wilayah, daripada masjid negara. Kita duduk di Kedah, memang tak boleh ikut. Saya bertolak ke Kuala Lumpur malam ini. Tak pergi lagi ni. Dan balik pada hari Ahad. Malam ni malam apa Cik Nasir? Malam Rabu. Bolehkah saya melakukan solat jamak qasar semasa saya berada di dalam tempoh tersebut di Kuala Lumpur? Keliru cara nak kira hari masuk dan hari keluar. Mohon pencerahan. Baik dia hari masuk, hari keluar tidak dikira. Mana okey kalau dia nak pergi malam ni, anak malam ni tak kira lah. Dan hari dia nak balik esok hari Ahad tu tak kira. Hari ni Rabu tak kira, Ahad tak kira. Jadi okey. Khamis, Jumaat, Sabtu. Sabtu kira, Khamis, Jumaat, Sabtu. Mana 3 hari. Hari ni Rabu tak kira, esok Ahad balik tak kira. Jadi 3 hari tu boleh. Dia jangan lebih daripada 3 hari. 3 hari kita boleh buat jamak qasar dalam perjalanan dan bila sampai. Tapi kalau kita nak pergi duduk lebih daripada 4 hari, kita tahu daripada awal lebih daripada 4 hari, tak masuk hari keluar, hari pergi dan hari balik lah. 4 hari tu tak masuk hari pergi dan hari balik. Maka kita bila sampai di tempat tuju kita, kita tak boleh dah solat jamak qasar, solat biasa. On the way tu tak ada masalah lah. Sebab dia lebih daripada 2 malam, tak ada masalah. Okey, selesai 2 soalan pada malam ini. Mudah-mudahan dapat sedikit pencerahan. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruman ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.